Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Latifah. Saya Siti Nur Atiyah dan ahli kumpulan saya Syakirah, Nur Syafiqah dan Nazia. Kami akan membentangkan tajuk mengenai bola baling. Yang pertama, gelanggang bola baling dan ukuran padang. Permukaan gelanggang mestilah keras dan rata. Gelanggang yang digunakan berumput di padang terbuka atau gelanggang bersimen atau berpaket di dalam dewan yang tertutup. Gelanggang bermain berbentuk segi 4 bujur 40 meter panjang di garis tepi dan 20 meter lebar di garisan gol. Gelanggang bermain dibahagi kepada dua bahagian yang sama luas oleh satu garisan tengah. Setiap kawasan gol mengandungi satu kawasan gol yang berjejari 6 meter dari tepi. Garisan bahagian percuma adalah berputus-putus dan berjejari 9 meter dari tepi tiang gol. Panjang garisan penalti ialah 1 meter dan berjarak 7 meter dari tengah garisan gol. Seterusnya, panjang garisan penjaga gol pula 1 meter dan berjarak 7 meter dari tengah. Panjang garisan penjaga gol pula ialah 15 cm dan jarak dari tengah garisan gol ialah 4 meter. Di dua garisan tepi terdapat dua garisan pertukaran pemain dengan 15 cm dan jaraknya dari garisan tengah ialah 4.5 meter. Semua garisan dalam gelanggang perlu ditandakan secara jelas dengan ukuran selebar 5 cm. Seterusnya, permain dan pakaian. Pakaian untuk lelaki dan perempuan terdiri daripada baju lengan pendek atau panjang, seluar pendek, stokin, kasut biasa atau boot. Semua pemain gelanggang hendaklah berpakaian serupa iaitu seragam kecuali penjaga gol. Contohnya seperti bermain memakai baju berwarna biru manakala penjaga gol pula memakai baju berwarna merah. Seterusnya, pemakaian segala alat yang dianggap berbahaya kepada pemain ialah tidak dibenarkan. Contohnya seperti gunting, pisau dan alatan tajam yang lain. Seterusnya, setiap pasukan bola baling terdiri daripada 12 orang pemain iaitu 10 orang pemain gelanggang dan 2 orang penjaga gol. Pemain-pemain dibenarkan memakai jersey bernombor. Seterusnya, tiang gol. Tiang gol perlu diletak di tengah. Tiang gol terdiri dua batang tiang tegak yang panjang 3 meter dan tingginya 2 meter. Kedua-dua batang tiang disambung oleh batang tiang ini disambung oleh sebatang palang 4 segi yang panjang 3.16 meter. Seterusnya, tiang gol diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik yang serupa dan dicat dengan warna yang sama dan ukuran 28 cm di bahagian lain tiang gol dan palang ialah 8 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakirah akan membentangkan jenis-jenis hantaran bola. Hantaran yang pertama ialah hantaran bahu. Hantaran bahu digunakan dengan menghantar bola pada aras bahu. Seterusnya ialah hantaran lantun. Hantaran lantun digunakan dengan menghentak bola ke lantai. Seterusnya ialah hantaran aras dada. Hantaran aras dada digunakan dengan menghantar bola pada aras dada. Yang terakhir ialah hantaran sisi. Hantaran sisi digunakan dengan menghantar bola pada aras pinggang. Di dalam permainan bola baling, terdapat juga kemahiran menangkap bola. Dalam kemahiran ini, pemain perlu fokus pada bola dan penghantarnya. Kedua-dua tangan pemain perlulah direnggangkan dan dihulurkan ke arah bola. Tangan dan jari pemain perlu dalam keadaan terbuka semasa menangkap bola. Ibu jari pemain memainkan peranan yang penting kerana ibu jari merupakan penahan bola. Bola hendaklah dirapatkan ke dada selepas ia berjaya ditangkap. Kedudukan semasa menangkap bola, kedudukan kaki pemain hadapan perlulah ke depan
dan jarak seluas bahu dari kaki belakang. Pemain juga perlu berada dalam keadaan seimbang semasa melakukan kemahiran ini agar bola dapat ditangkap dengan mudah. Kedua-dua tangan pemain perlulah memainkan peranan mengikut arah bola yang diterima oleh pemain tersebut. Terdapat juga beberapa cara untuk menangkap bola. Cara yang pertama ialah dengan menggunakan kedua-dua tangan dan bola pada aras muka. Dalam cara ini, pemain perlu berada di belakang hala pergerakan bola. Contohnya ketika ingin menangkap bola, kedua-dua belah tangan perlu dihulur secara lurus ke hadapan dan bola perlu berada pada aras muka pemain tersebut. Dengan menangkap ini perlulah menggunakan kedua-dua tangan. Cara yang kedua pula ialah dengan menggunakan kedua-dua tangan dan bola berada pada kedudukan yang rendah. Pada cara ini, pemain perlu merendahkan badan mereka untuk menangkap bola dan kedua-dua tangan perlu dihulur untuk menerima bola yang ingin ditangkap. Jari-jari yang menghala ke bawah, jari-jari perlulah menghala ke bawah semasa menangkap bola dengan menggunakan kedua-dua tangan. Cara yang ketiga pula ialah dengan menggunakan sebelah tangan. Pada cara ini, pemain perlu menggunakan sebelah tangan untuk menangkap bola. Penerima bola tidak menghadapi gangguan daripada ketika melakukan cara ini, penerima bola itu tidak menghadapi gangguan daripada pihak lawan semasa hantaran dibuat. Keseluruhan tapak tangan yang menangkap bola hendaklah berada di belakang bola semasa menggunakan sebelah tangan sahaja untuk menangkap bola. Cara yang terakhir pula ialah menangkap bola tinggi. Dengan cara menangkap bola tinggi ini, pemain perlu melompat untuk menangkap bola hantaran tinggi. Contohnya kedua-dua tangan dihulur ke atas untuk membuat tangkapan bola yang tinggi, sambil pemain tersebut melompat untuk mendapatkannya. Setelah mendarat pula, bola perlu dibawa rapat ke badan untuk mengawalnya dengan lebih kemas dan tidak mudah direbut oleh pemain pihak lawan. Terdapat beberapa kesalahan dalam menangkap bola yang telah dilakukan oleh pemain. Antaranya ialah mereka memegang bola menggunakan jari dan tidak menggunakan tapak tangan. Pemain seharusnya menangkap bola menggunakan tapak tangan kerana ia memudahkan pemain untuk menangkap bola dengan sempurna dan tidak terlepas dari tangkapan. Antara kesalahan yang kedua pula ialah kedudukan tangan yang dihulur ke hadapan terlalu rendah menyebabkan pemain sukar untuk menangkap bola yang disasarkan oleh pihak lawan. Jika ini berlaku, pemain akan kurang tepat untuk menangkap bola daripada pihak lawan kerana kedudukan tangan yang rendah menyukarkan pergerakan mereka untuk menangkap bola dengan seimbang. Selain itu, pemain juga tidak menggunakan pergelangan tangan untuk menangkap bola. Contohnya mereka tidak tepat dalam menangkap bola mengikut arah yang betul kerana mereka tidak menggunakan pergelangan tangan untuk
menggunakan kemahiran ini. Seterusnya pula ialah setengah pemain juga menggunakan genggaman tidak kemas dalam menangkap bola, menyebabkan bola yang ditangkap itu mudah terlepas dan pihak lawan akan mudah untuk mengambilnya kembali dan merebut daripada pemain tersebut, kerana genggaman yang tidak kemas menyebabkan bola tidak dapat ditangkap dan mudah direbut oleh pemain lain. Seterusnya pula ialah tangkapan yang dibuat adalah salah kerana tidak mengikut situasi. Contohnya, pemain menangkap bola dari aras rendah, bola yang dihantar dari aras rendah, tetapi pemain menggunakan teknik menangkap bola tinggi, menyebabkan pemain yang melompat akan tidak dapat menangkap bola yang sepatutnya dihantar mengikut aras rendah. Itu merupakan beberapa kesalahan menangkap bola. Saya Nazar Umar binti Muhammad Zahali ingin membentangkan kemahiran menjadikan gol. Prinsip utama untuk menjadikan gol ialah berkeyakinan diri pada setiap permainan. Yang kedua ialah mengawal imbangan dan pergerakan dalam tempoh permainan. Yang ketiga ialah fokus pada gerakan yang hendak dilakukan. Yang keempat ialah pemain mengikut lajak. Yang kelima ialah bijak mengarah dan menepati sasaran. Yang keenam ialah cekap mencari ruang kosong dan kedudukan penjaga gol. Jenis-jenis jaringan ialah jaringan dari atas. Jaringan ini mudah dan biasa dilakukan. Pemain-pemain baru gemar melakukan jaringan dari atas. Jaringan yang seterusnya ialah jaringan sisi. Jaringan ini lebih berkesan jika dilakukan secara mengejut. Jaringan yang ketiga adalah jaringan dari bawah lengan. Jaringan ini boleh dilakukan jika pemain lawan berbadan tinggi. Jaringan yang seterusnya adalah jaringan junam. Jaringan ini sering dilakukan apabila kawasan balingan percuma. Jaringan-jaringan lain seperti jaringan penalti, jaringan lambung, jaringan voli dan jaringan lompat. Jaringan penalti, jaringan ini dilakukan dalam masa 3 saat selepas pengadil meniupkan whistle. Jaringan lambung pula dapat menewaskan penjaga gol yang telah bergerak ke depan. Jaringan voli dan jaringan lompat adalah sama. Biasanya, jaringan ini sering dilakukan selepas serangan pantas dilakukan.